dan selamat pagi saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Pedoman pada hari ini ialah baptisan di dalam nama Yesus Kristus adalah pengertian yang utama untuk umat Kristian. Ia adalah dasar kepercayaan iman kita yang akan mendorongkan kita untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Seperti yang tercatat di dalam buku Roma bab 6. Bila kita dibaptiskan, kita dipersatukan dengan Kristus. Dosa kita dikuburkan dengan Kristus. Mati bersama-sama Dia dan dibangkitkan daripada kematian oleh kuasa Bapa, supaya kita dapat mengamalkan hidup yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Oleh itu, saya ingin mengesyorkan baptisan air digalakkan, dan jika tidak ada apa-apa halangan untuk setiap umat Kristian dibaptiskan selepas menerima penyelamatan Yesus Kristus, Kristian harus dibaptiskan. Inilah firman Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan dengan lagu Roh Kudus, datanglah bersama kita. Datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Mari kita berdoa. Ya Bapa di syurga, kami bersyukur kerana pada hari ini kami diberikan peluang untuk mengenal firman Tuhan dan pengertian baptisan di dalam nama Yesus Kristus. Baptisan ini akan membezakan gaya hidup kita nanti dan akan mendorongkan kita untuk kesedaran kita mengenai identiti anak-anak Tuhan yang harus hidup dengan sukacita dan damai sejahtera kerana kurnia Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami menyembah dan memuji Yesus yang hidup dan Roh Kudus yang akan selalu bersama kami sekalian. Kami serahkan jiwa kami, kehidupan kami, masa depan kami dan harapan kami kepada Tuhan untuk memimpin kami ke arah hidup yang abadi selama-lamanya. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita ingat kembali rumusan kebangkitan Yesus dan maknanya untuk kita semua. Tuhan untuk manusia pada beberapa minggu yang lalu. Yang pertama ialah pengertian kebangkitan. Bila kita mula menyedari kebangkitan Yesus adalah rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dan kematian dosa, kita harus bersyukur dan kita sendiri pada suatu hari nanti akan bangkit semula bila Yesus kembali pada kali keduanya. Yang kedua, kebangkitan Yesus dari maut menyempurnakan rancangan Tuhan dan memberikan suatu harapan hidup abadi bersama Yesus di hari kelak. Dan kita sejak penerimaan penyelamatan Yesus tidak akan hidup yang sama lagi. Kita hidup untuk Kristus, Juru Selamat kita semua. Yang ketiga, kepentingan kebangkitan Yesus membawa kepada kita dasar dan asas kepercayaan iman kita di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan akan selalu berada di dalam sanubari kita dan akan menjadi pedoman dan pelita di dalam hidup kita
setiap hari. Kebangkitan Yesus sangatlah penting untuk kita semua. Yang akhir sekali, yang keempat, kita perlu tindak balas yang berpatutan dengan percaya, mengaku, beritakan Injil, renungkan dan hayati firman Tuhan setiap hari. Tindak balas ini harus secara spontan dan akan menggembirakan Tuhan, dan kita akan hidup damai sejahtera dan bersuka di dalam Yesus Kristus dan bersama umat Kristian. Persoalan yang selalu tertanya-tanya ialah, apa itu baptisan yang dimaksudkan di kalangan umat Kristian dan juga kefahaman orang bukan Kristian? Perlukah seseorang Kristian dibaptiskan? Saya sudah menerima penyelamatan Yesus dan saya selalu pergi ke gereja. Perlukah saya dibaptiskan? Inilah persoalan-persoalan yang selalu tertanya-tanya di kalangan umat Kristian dan orang lain. Baptisan ialah suatu ordinan yang diperintahkan mengikut firman Tuhan atau suatu upacara yang akan menandakan seseorang itu dibaptiskan. Ialah orang yang percaya akan Yesus Kristus. Seringkasnya, seseorang Kristian adalah orang yang diasingkan daripada duniawi dan akan hidup dengan kehidupan baru kerana dia sedar akan baptisan di dalam hidupnya. Di dalam bahasa Greek Yunani, baptisma bermaksud ada akan mencelup, terjun, menggelamkan ke dalam air. Bila seseorang itu bertaubat atas dosanya dan percaya di dalam Yesus yang disalibkan dan mati untuk dosanya, orang itu hendaklah dibaptiskan dengan air. Dan kejadian ini selalu akan disaksikan oleh orang ramai. Mengapa Yesus memberi arahan dibaptiskan untuk orang yang percaya kepadanya? Ini adalah kerana kesan dan perlunya baptisan terhadap hidup Kristian itu kelak. Bila orang itu dibaptiskan, dia secara terbuka akan mengenal diri sendiri dengan kematian Kristus dan kebangkitan Yesus. Firman Tuhan di Alkitab telah menyatakan betapa pentingnya baptisan ini terhadap Yesus, dan seperti di Kisah Rasul-Rasul bab 2 ayat 28, Petrus menyuruh orang untuk bertaubat dari dosa-dosa itu dan dibaptiskan di dalam nama Yesus Kristus dan akan menerima kemudian pemberian Allah, Roh Kudusnya. Pembaptisan air merupakan suatu kelakuan yang mematuhi firman dan hukum Tuhan. Pembaptisan bukanlah suatu syarat atau keperluan untuk menerima penyelamatan Yesus. Contohnya, pencuri, penjenayah yang disalibkan di sebelah Yesus diselamatkan walaupun tidak sempat dibaptiskan. Tetapi dia percaya pada Yesus untuk menyelamatkan jiwanya. Tetapi firman Tuhan di Alkitab sangat jelas menunjukkan bahawa adalah wajar untuk dibaptiskan kepada semua orang yang sudi percaya pada Yesus untuk penyelamatan Tuhan. Yang utama di sini ialah orang itu mengenal penyelamatan Yesus dan sudi mematuhi hukum Tuhan pembaptisan ini, di mana adanya peluang untuk dibaptiskan. Di dalam Perjanjian Baru, yang pertama, Yohanes Pembaptis adalah nabi yang diutuskan Allah untuk mengkhabarkan, bertaubatlah daripada dosa kamu, dan menunjukkan ke arah Yesus sebagai Mesias yang akan datang. Pembaptisan Yohanes menegaskan bahawa seperti di Matius bab 3 ayat 11, aku membaptiskan kamu dengan air untuk menyatakan bahawa kamu sudah bertaubat daripada dosa. Tetapi dia yang datang kemudian daripada aku akan membaptis kamu dengan Roh Allah. Yang kedua, pembaptisan Yesus sendiri. Yesus sendiri dibaptiskan oleh Yohanes untuk memenuhi nubuatan kebenarannya
yang dikehendaki Allah seperti di Matius bab 3 ayat 15. Ordinan pembaptisan harus difahami sebagai penistirahan, mematuhi dan kesetiaan terhadap Yesus Kristus. Yesus sendiri secara langsung telah mengutuskan pengikut-pengikutnya. Kemudian seperti di Matius bab 28 dari ayat 19 hingga 20 untuk membaptiskan mereka yang akan percaya pada penyelamatan Yesus. Di ayat 19, pergilah kamu semua bangsa di seluruh dunia dan jadikan mereka pengikutku. Baptiskan mereka dengan menyebut nama Bapa, Anak dan Roh Allah. Ajarlah mereka mentaati segala yang sudah aku perintahkan. Ingatlah aku akan sentiasa menyertai kamu sehingga akhir zaman. Yang ketiga, adanya banyak contoh mengenai pembaptisan air yang diikuti oleh gereja pada awalnya dan pengikutnya. Seperti di pengikut Yesus pada hari Pentakosta, Kisah Rasul-Rasul bab 2, dan kemudian di perkabaran Filipus di Samaria, pegawai tinggi Ethiopia, Saulus dibaptiskan, Petrus di rumah Cornelius, Lydia dan seisi rumahnya dibaptiskan, ketua penjara dibaptiskan dan sekeluarganya, penganut-penganut di Korin, Crispus dan keluarganya dibaptiskan. Oleh itu, pada hari ini di gereja Tuhan, kita akan adakan upacara pembaptisan kepada mereka yang sudah menerima penyelamatan Yesus. Yang ketiga, kepentingan baptisan ini. Baptisan bukan setakat untuk mereka yang bertaubat dari dosa-dosa mereka dan percaya atas penyelamatan Yesus sebagai anak Tuhan. Baptisan itu adalah ekspresi luaran dan yang mengenai pengubahan dalaman atas kepercayaan iman seseorang itu. Ia adalah suatu kisah di dalam kehidupan mereka yang bermakna dan bersejarah. Selalunya baptisan dilaksanakan apabila seseorang itu menerima penyelamatan Yesus Kristus. Baptisan merupakan pengenalan identiti di dalam Yesus Kristus. Dalam erti kata lain, baptisan itu mewujudkan kesedaran dan pengenalan di dalam kehidupan baru sebagai anak Tuhan. Seperti di Roma bab 6 ayat 3. Tidakkah kamu tahu bahawa pada masa kita dibaptis, kita dipersatukan dengan Kristus Yesus? Hal ini bererti kita dipersatukan dengan kematiannya. Di 1 Korintus bab 12 ayat 13, demikian juga kita semua, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, baik hamba maupun orang bebas, kita semua dibaptis oleh roh yang sama, supaya kita menjadi satu tubuh. Allah sudah mencurahkan roh yang sama itu kepada kita. Dalam erti kata yang lain, kita menjadi milik tubuh Yesus sebagai jemaah di dalam gereja Tuhan bila kita dibaptiskan. Dan di Galatia bab 3 ayat 27, kamu semua telah dibaptis dan disatukan dengan Kristus. Oleh itu sekarang kamu semua menerima sifat Kristus sendiri. Kita menjadi umat Kristian, anak-anak Tuhan, bila kita dibaptiskan dan mempunyai sifat-sifat Kristus. Dan akhirnya di Kisah Rasul-Rasul bab 22 ayat 16, sekarang janganlah tunggu lebih lama lagi. Bangunlah dan mintalah orang membaptiskan saudara, berseru kepada Tuhan supaya dosa saudara dihapuskan. Ini menunjukkan kita dibersihkan, disucikan dengan baptisan ini di dalam nama Yesus Kristus. Yang keempat, maknanya baptisan untuk saya. Kefahaman baptisan adalah menjadi kunci utama ke arah kehidupan rohani yang adanya kebenangan di dalam kehidupan umat Kristian. Air bah itu melambangkan baptisan yang sekarang ini akan menyelamatkan kita. Ini bukan baptisan yang membasuh kekotoran daripada tubuh badan, tetapi adalah janji kita kepada Allah daripada hati nurani yang baik.
Kristus mati disalibkan dengan tanggungan dosa-dosa kita. Orang lama kita juga telah mati bersama Kristus apabila kita mengaku Yesus sebagai juru selamat kita. Kristus dikuburkan dan kita juga dikuburkan sifat orang lama itu yang berdosa dengan mengikut hukum Tuhan seperti di Roma bab 6 ayat 3 hingga 4. Dengan baptisan itu kita dikubur dengan Kristus dan ikut mati bersama-sama dia, supaya sebagaimana Kristus dibangkitkan daripada kematian oleh kuasa Bapa yang mulia, kita pula dapat mengamalkan hidup yang baru. Oleh itu, kita mengamalkan kehidupan baru rohani bersama Kristus dan umat Kristian yang lain kerana kita adanya Roh Kudus Tuhan bersama kita sejak pembaptisan ini. Itulah maksud pembaptisan terhadap kita semua. Rumusan pembaptisan pada hari ini. Marilah kita ingat kembali rumusan baptisan di dalam nama Yesus Kristus. Yang pertama ialah pengertian pembaptisan itu. Baptisan itu adalah mengikut hukum Tuhan di dalam firman-Nya. Kita harus setia dan menerima sebagaimana pemberian Roh Kudus Tuhan kepada kita. Yang kedua, sejak dari perjanjian baru lagi, pengikut-pengikut Yesus telah mempraktikkan dan mengamalkan baptisan air sebagai suatu kesaksian anak-anak Tuhan terhadap kehidupan rohani mereka. Yang ketiga, kepentingan baptisan ini sangat utama kerana ia akan mendirikan kita suatu pegangan, suatu kesudian untuk hidup menjadi cahaya kepada mereka yang belum lagi menerima penyelamatan Kristus. Akhir sekali yang keempat, maknanya baptisan kepada kita semua adalah kita disatukan di dalam jiwa kita, mental kita dan sanubari kita. Bahawa kitalah umat yang bersukacita yang dapat hidup di dalam kurnia Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Bapa di syurga, kami bersyukur kerana pada hari ini kami diberikan kefahaman yang mudah mengenai baptisan di dalam nama Yesus Kristus. Semailah kepercayaan firman Tuhan supaya kami akan sudi baca dan merenung keindahan terhadap penyelamatan kami untuk hidup di dalam Roh Kudus Tuhan. Kami menyembah dan memuji Tuhan dan kami hanya meminta agar doa-doa kami diberkati dan direstui Tuhan. Kami berdoa agar masa depan kami, keluarga kami dan bersama-sama umat Kristian yang lain akan dapat memperjuangkan untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kami berdoa agar kami akan selalu setia di dalam firman Tuhan dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.